Nun di pantai timur Semenanjung. Kerang lahat datu tiba di tangan Rohana yang sememangnya juga penggemar sajian berasaskan kerang. Teknik memasak kerang segar penting agar kekal manis dan isi kerang sentiasa kenyal. Menu kerang menjadi antara hidangan wajib Rohana sekeluarga tiap kali mereka berkumpul. Kerang ni memang kegemaran keluarga saya. Anak pun memang dari kecil dulu pun dia orang suka makan kerang sebenarnya. Dulu sebelum kita buat meniaga ni, kita pernah beli kerang, kita masak lemak cili padi, kita masak sambal. Tapi menu tu biasa kita buat untuk family kita lah. Dekat kedai tu memang kita tak buat pasal kita tak ada nasi-nasi lauk, tak ada. Kita just kerang bakar saja. Di lokasi pencarian, selain kerang, tiram turut membiak di pesisiran Laut Silam Lahat Datu ini. Jika ada permintaan, Zulfitri bersama rakan nelayan di situ juga mengutip tiram. Kami di sini mencari tiram, ambil tiram, tapi kita kena hati-hati di sini bagian yang tajamnya. Inilah semuanya kawasan tiram ini semua di sini. Kita memang ada nampak lah kan dia timbul begini. Dia macam rupa batu tapi dia benda yang tajam-tajam macam inilah. Dia kita boleh ambil saja sini. Ambil saja sini. Dia hidup sendiri ini, benda yang liar punya, tidak piara punya. Sekarang dia sudah membesar, macam besar inilah. Jadi kita boleh ambil, yang lain-lain ini masih kecil. Umur dia ini tahun juga, lama betul juga. Kalau kita boleh ambil. Habis kalau macam dia buri dalam 1 bulan begitu, dia masih kecil lah. Tak boleh ambil lagi. Ada isi juga tapi kecil-kecil lah. Bila ada order, baru kami ambil tiram lah. Jika tiada, kami tidak boleh mengambil. Kecuali kami ambil makan sendiri, boleh juga. Proses mengutip kerang terhenti apabila air mula pasang. Kumpulan nelayan ini berangsur pulang ke daratan dengan hasil penat lelah seharian. Jika kutipan belum mencukupi, mereka hanya boleh kembali semula ke laut pada keesokan pagi. Hasil kerang dara ini dibawa ke tapak pengumpulan untuk ditimbang dan diasingkan mengikut saiz. Kami akan grading ikut saiz kerang tersebut. Saiz besar kami akan asingkan sebab kami akan jual saiz besar akan ada harga untuk lebih tinggi berbanding saiz-saiz yang lebih kecil. Kita akan pastikan benda ni fresh, segar bila sampai di pengguna. Pemantauan berkala dilakukan oleh Jabatan Perikanan Daerah Lahat Datu bagi memastikan sumber kerang sentiasa mencukupi. Nawati berharap ia mampu membantu nelayan tempatan dalam usaha meningkatkan pendapatan mereka. Bagi saya akan sentiasa beri yang terbaik untuk nelayan-nelayan di sini. Kalau saya dapat jual di luar dengan harga yang lebih tinggi, saya akan beli kerang-kerang ni dengan harga yang lebih tinggi. Saya akan berusaha untuk mencari pasaran yang lebih baik di luar. Mula beroperasi jam 4 petang, gerai penyu corner ini menyediakan pelbagai jenis saiz kerang yang dibekalkan komuniti nelayan Lahat Datu. Kerang dijual dalam 3 saiz atau grade, iaitu grade A gergasi, grade B sederhana besar dan grade C sederhana. Berniaga di lokasi sama sejak 2016, selain bekalan dari Sabah, kerang bersaiz besar juga diperolehi dari pembekal di Selangor dan Perak. Yang saya ambil yang saiz 15 biji per kilo, 25 biji per kilo dan 50 biji per kilo. Kalau yang saiz 15 biji per kilo tu dia dalam besar dalam lebih kurang separuh tapak tangan kita ni. 25 biji per kilo dia dalam lebih kurang 2 jari atau 3 jari. Kalau yang saiz 50 biji, dia dalam 2 jari. Kadang-kadang pelanggan datang memang dia nak cari kerang yang besar, fresh, yang masih hidup lagi.
Tambah rohana, bagi mengekalkan kesegaran dan jangka hayat, kerang perlu dibersihkan sebelum dijual dan dimasak untuk kepuasan pelanggan. Menjelang petang, pengunjung kini mula memenuhi gerai untuk menikmati hidangan istimewa kerang gasi di sini. Selain keenakan menu kerang gergasi itu sendiri, harga yang ditawarkan juga berpatutan. Kita masak original. Kita tak ada buat masak berempah ke apa, tak ada. Kerang kita masak satu biasa lah. Kita bakar steam. Manis dia tu, kesegaran dia tu dapat rasa. Ada juga kalau dia masak kering, kita bakar kering. Perisa pun kita tak letak pasal kita nak rasa kesegaran kerang tu. Biasa 150 kilo tu untuk 2 hari. Lepas tu dia punya tekstur dia tu, dia akan rasa isi tu ada. Dia sempat rasa daging dia tu, daging kerang tu. Istimewa kat sini, tak akan jumpa di tempat lain. Kerang gergasi itu sendiri. Saiznya memang berbeza dengan saiz dekat tempat lain. So itu yang membuatkan kami tertariklah. Setiap kali kalau datang kat sini, keluarga atau kawan-kawan luar daripada Terengganu datang, memang kita orang akan bawa ke sini. Biasanya kalau makan kerang gergasi itu memang tak makan yang lain lah. Rata-rata pelanggan memberi reaksi yang positif dengan menu istimewa ini. Dah puas makan. Dia unik sikit, dia besar. Maknanya saya pun memang peminat kerang. Kalau kita nak makan yang serasa betul-betul berasa kerang, memang kerang gergasi ni. Kerang dia memang fresh, memang betul lah. Sebab dia tak boleh tahan lama. Paling lama pun dah 3 hari tu dia kena let go. Memang sentiasa yang fresh. Gigi dia tak? Lebih ramai pelanggan yang boleh terimalah menu kerang gergasi ni pasal dia ni satu benda yang agak unik. Hidupan dia dari dasar laut yang kita angkatkan dia untuk pelanggan-pelanggan di luar sana lah. Kalau mana yang rasa nak cuba, boleh cari kerang gergasi ni. Makanan tempatan kita daripada laut kita sendiri, bukan daripada luar. Betapa luas dan banyaknya jasa lautan kepada negara. Pentingnya hubungan manusia yang bergantung kepada hidupan akuakultur berkhasiat ini sebagai antara sumber ekonomi nelayan. Selagi ada permintaan dan kuasa membeli pelanggan, sudah pasti akan ada bekalan. Simbiosis antara alam dan manusia yang harus sentiasa dipelihara demi kelangsungan hidup kedua-duanya.